Sukar untuk sesetengah orang mempercayainya kerana tak semua mampu melihat dan tak semua mampu merasai kehadirannya. Namun pada hari ini di dalam bilik angker ini akan kami bawakan pengalaman seram dan mistik yang akan dikongsikan oleh tetamu jemputan kami. Baiklah, macam biasa dalam bilik angker, Aina tak keserangan. Kita ada lagi tetamu istimewa kita yang Abang Eji setia ya untuk berkongsi. Saya seronok. Seronok dia nak cerita pengalaman-pengalaman seram dan mistik. Selamat datang kembali Terima kasih. ke bilik angker dan macam biasa Abang Eji kita kena preview dulu video seram kali ni. Ini accident tak? Oh, Hmm. ini betul kat Malaysia. Kan? Kemalangan bas sekolah. Oh! Hmm. Kesiannya. Macam ada budak kat situ. Wow. Oh. Pocong ke apa? Dia pegang Ah, pegang batu nisan. ada kongku. Okay, satu lagi. Apa perempuan? Oh. Alright. Okay. Okay, so Abang Eji kali ni nak berkongsi tentang pengalaman mistik ataupun seram di rumah. Ya. Rumah sendiri ke? Rumah sendiri. Sebenarnya pengalaman ni kalau nak ikutkan saya punya cerita taklah seseram mak saya punya cerita. Mak saya punya cerita lagi menyeramkan. Tapi tu nanti kita panggil dia lah. Oh. Dia nak juga mak dia cerita. Okey, tahu kita bagi Abang Eji. Tak, kalau mak punya cerita, ini salah satu rumah dekat area KL ni jugalah. So, waktu tu petang, waktu asar, cuaca mendung, macam hujan macam tu lah. So, rumah 2 tingkat, setiap kali nak naik tangga tu kena buka lampu kalau cuaca gelap. So, dekat tangga tu memang gelap. So, hari tu mak naik laju-laju, nak sembahyang asar, dia macam berlari-lari anak lah nak naik tangga. Bila dia naik tangga tu, 1, 2 kan. Tangga yang kedua dia naik tu, kebetulan ada satu makhluk berlari daripada atas pun nak turun tangga. So mak tinggal seorang kat rumah. So dia nampak. Dia nampak orang tu, dia nampak benda tu, mak terberhenti kat tangga, benda tu pun terberhenti kat tangga. Dia berhenti. Yes, makanya ketika itu mereka berdepan, bertentang mata. Oh no. Dan mak cakap dia nampak figure wanita tersebut macam kurus, pakai baju kurung, kain singkat, tak berkaki, muka tak clear, rambut paras bahu. Dan wanita tu macam bergoyang macam ni. Bergoyang. Oi. Alright. Dia tengok mak. Okey. So mak terus cakap, yalah mungkin rumah kau setan. Mak cakap macam tu. Mak saya cakap macam tu. Kau setan. Ini rumah laki aku beli, kenapa kau ada kat sini? Berani betul. Mak cakap macam tu. So dia macam menempik lah kepada makhluk tersebut. Dan makhluk tersebut masih lagi diam goyang dekat atas tangga berdiri. Ya Allah, lama tu Abang Eji. Lama. Lepas tu mak beranikan diri kejar. Maknanya dia ke depan, dia naik. Bila dia naik, benda Allah tu masih bergoyang dan ke belakang. Dia ghostan. Oh no. Yes. Dia ghostan, dia pusing dan dia masuk bilik. Benda Allah tu masuk bilik dan akhirnya terberhenti dekat pintu tandas. Mak pun kat depan dia. Allah. So bila kat pintu tandas tu masih lagi tak buat apa-apa, berdiri, Ya bergoyang Allah. macam tu. Kenapa dia nak goyang? Aku Itu tak yang tahu. menyeramkan. Aduh. Tak tahu, nasib baik aku tak nampak. Mak yang nampak. So mak cuba baca ayat suci Al-Quran, baca surah-surah pendek, apa segala-galalah yang boleh diluahkan, dan akhirnya mak cuba azan, berjaya. Selepas azan tu berjaya, benda Allah tu seolah-olah masuk dalam tandas dan hilang. Ya Allah. Itu antara pengalaman mak lah.
di petang hari. Mak abang AJ memang berani sangat-sangat. Ikut nama AJ. Aina kalau Aina tak tahu lah, normal lah dia, kita punya reaction akan lari ke bawah bukannya naik balik. Tapi Aina, mungkin kalau disebabkan rumah tu rumah kita, so kita ada mentaliti yang cakap ini rumah aku. Aku dah beli rumah ni, aku dah duduk sini, kenapa kau ada dekat sini? Walaupun benda Allah tu adalah makhluk dan that's why lah mungkin kita panggil orang-orang yang lebih pandai untuk bercakap dengan dia, Ustaz, untuk berpindah dan juga sebagainya kan, nak bagi tahu yang kita dah miliki rumah tersebut. Itulah cerita dia. Memang cerita tu rupa-rupanya kawasan tu ada 3 rumah yang berderet tu katanya dihuni juga oleh makhluk tersebut. Ada satu keluarga. Dia menamakan, tak tahu Wallahualam, tapi menamakan keluarga Siti Fatimah katanya duduk kat situ. Tu yang kadang-kadang siang hari pun boleh dengar budak-budak berlari kat atas. Tapi dia tak ganggu, cuma macam mak lah. Dia terserempak macam Ganggulah tu. Okey, ini pengalaman saya pula. Saya ada beli rumah dekat sini and then saya tak tahulah, mungkin kebetulan ada makhluk juga kat rumah tu dan saya alhamdulillah di rumah tu saya tak nampak sangat dan saya rasa okey. Tapi isteri saya yang rasa masa tu malam. So bila dia tengah buat kerja lebih kurang pukul 3 pagi macam tu, saya dah tidur kat bilik. And then dia buat kerja dekat atas lah, bukan balcony, dekat hall atas. Tiba-tiba dia dengar orang bagi salam, Assalamualaikum. Dan dia jawab, Waalaikumsalam. Dia lah tengah buat kerja, alik Waalaikumsalam. Lepas tu dia, siapa bagi salam tadi? Dia tengok tak ada orang. Lepas tu dia kejut saya. Bangun bangun. Cuba bagi salam. Bagi salam. Assalamualaikum. Bukan suara ni, suara tadi. Aku cakap suara apa? Aku cakap suara tadi. Dah tidur. Aku tarik terus tidur. Aku cakap maknanya masa tu saya tak nak layan dia. Tapi dah tahu dah. Dah tahu. Maknanya benda tu ada. Dan kata orang yang lebih arif, katanya dia makhluk tu minta izin untuk masuk ke rumah. Sebab tu dia bagi salam. So bila kita dah jawab. Kita dah jawab, maknanya dia dah masuk. Selepas tu banyaklah peristiwa-peristiwa yang berlaku. Antaranya wife saya tengah berada dekat bilik air, tengah cuci tandas. And then dia toleh je kat belakang, dia nampak ada satu kaki yang besar, betis yang sangat besar kat belakang dia. So dia pun mula-mula takut juga, tapi betul lah, bila benda ni dah jadi kat rumah sendiri, jadi automatically keberanian tu ada. So dia melawan jugalah, dia beranikan diri untuk keluar, untuk berdiri dan tengok tak ada apa-apa. Cuma ada satu ketika tu bila saya tidur and then saya tengah mamai macam tu lah, saya nampak ada satu tubuh lebih kurang macam tu. Macam lembaga. Lembaga, yes, lembaga. Lembaga tu saya tengah baring, isteri saya dah tidur. Dia keliling, dia tengok isteri saya, mula dia tengok isteri saya. Lepas tu dia pusing dekat depan ni, dia kata dia di depan. Lepas tu dia tengok saya. Saya tengok je. Sebab saya tak boleh nak buat apa kan, macam apa ni? Macam aku mimpi kan? Macam, tak tahu. And then dia keluar. Dia keluar sampai kat depan pintu, dia tunjuk tangga. Dia tunjuk tangga, cakap memang meremang, Aina tak tipu. Memang dia tunjuk tangga, dia tulis saya, cakap kenapa banyak ayat Quran. Cakap macam tu. So saya bangun, hilang. Dan apa yang saya boleh kongsikan kepada penonton, wallahualam, sebab saya tak pernah nampak uzaitan macam mana. So tubuh dia sebagai macam satu lembaga yang sasa, sangat tough. Badan dia berketak-ketak, tapi macam bergigi-gigi badan dia, and then besar dan macam gambar setan yang orang nampak tu, macam ada tanduk, tapi macam clear tak clear. Tapi saya tahu dia yang buat saya marah, saya jadi marah sebab dia tengok isteri saya, dia pusing, and then dia tengok dan dia tunjukkan kenapa ada Al-Quran apa benda semua. Bukan jadi takut, jadi geram. Cakap kenapa nak kacau family aku kan? Kau ni siapa, apa tujuan kau? So pergi jumpa ustaz dan juga sebagainya. Ustaz cakap ni benda yang tak elok lah kat rumah ni, dan saya ambil keputusan untuk menjual rumah tersebut. Dan alhamdulillah tak ada. Saya tak tahulah benda Allah tu ada dekat situ ke dan juga sebagainya ke. Tapi itulah antara pengalaman yang ada dekat rumah tu. Dekat Kota Damansara. Saya tak nak cerita kat mana, tapi dekat Kota Damansara. Allah. Okay. Kita take note. Selepas berpindah tak ada lagi pengalaman seram ataupun benda tak seteruk yang sebelum? Benda tu tak seteruk. Benda Allah ni lah. Benda Allah yang gangguan-gangguan. Saya boleh terima
terserempak atau ternampak berbanding gangguan. Yang gangguan ni lah yang kita rasa yalah kita tak selesa sebab dia makhluk lain, kita makhluk lain. Mungkin kita tak tahu kalau kita boleh datang tu kenapa, apa masalah, nak apa ni sebenarnya. Bolehlah kita tanya dia, ini kita nak tanya dia pun tak tahu nak tanya kat mana. Macam saya yakinkan diri kita, engkau makhluk Allah, aku makhluk Allah juga. So aku tak kacau kau jangan kacau aku, dan apa yang penting aku ada Allah untuk mempertahankan dan juga menjaga keluarga kita. Apa yang Allah suruh buat kita buat, insya-Allah. Kalau benda tu ada pun dia tak boleh nak buat lebih lah sebab kita yakin.